أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وهواشنا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. صدق الله العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. insya-Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa merahmati, memberkati serta meredai kita dunia hingga ke akhirat nanti insya-Allah.
Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam ini, marilah sama-sama kita niat sahaja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatun Najin, muka surat 19, baris yang ketiga daripada bawah. Baik, ini adalah sambungan daripada cerita Ja'far As-Sadiq tatkala dia bersahabat dengan 400 orang sufi, lalu dia melontarkan beberapa soalan kepada sufi, namun tidak seorang pun yang dapat menjawab persoalannya. Maka duka citalah ia. Maka tatkala dia berduka cita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di dalam mimpi dia, lalu bertanya, apa yang menyebabkan kamu jadi sedih dan duka cita? Maka dia ceritalah apa yang berlaku daripada bersahabat dia dengan lebih kurang 400 orang sufi, dan dia tanya daripada beberapa soalan, lalu tidak dijawab akan dia. Maka Nabi SAW pun jawab, bahawa ni kita dah baca, iaitu hakikat tauhid dan hakikat akal, yakni ta'rif akal dan apa itu tasawuf, dan malam ni yang terakhir, dan apakah hakikat fakir. Baik, maka kata dia, dan adapun hakikat fakir itu, maka yaitu fakir, bahawa tiada engkau memiliki akan sesuatu. Fakir ni maknanya engkau tidak memiliki akan sesuatu, dan tiada memiliki akan dikau oleh sesuatu. Mu tak milik apa, dan apa-apa tidak memilikkan akan dirimu. Dirimu tidak memiliki apa-apa, dan apa-apa tidak memiliki dirimu. Dua-dua sekali. Kalau tanya kita habaq kata tak ada duit lah, fakir. Orang yang berhajat, orang yang fakir. Tetapi Rasulullah jawab kata, hakikat fakir itu ialah engkau tidak memiliki akan suatu. Mu tak ada milik apa, mu tak ada memiliki apa-apa. Kemudian tiada memiliki akan dikau oleh sesuatu, dan sesuatu tidak memiliki akan dikau. Mu tidak milik sesuatu, sesuatu juga tidak memiliki akan dikau. Makna mu bukan milik siapa-siapa, mu tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Mu tidak milik apa-apa, dan apa-apa tidak memiliki akan kamu. Itu hakikat fakir, kata Nabi. Dan redha engkau pada kedua hal itu. Dalam keadaanmu tak milik sesuatu, sesuatu tidak memiliki akan dikau, mu redha pula dengan keadaan tu. Dua keadaan tadi, keadaanmu tidak memiliki dan tidak memiliki akan dikau. Dua keadaan itu mu redha. Dan arti tiada engkau memiliki akan suatu itu apa dia? Ayat tu bunyi macam pendek Tengok apa yang Rasulullah nak hurai. Rasulullah nak daripada ayat tadi. Dan arti tiada engkau memiliki akan suatu itu, maknanya tiada engkau pandang akan barang yang ada pada engkau itu milik engkau.
Tu maksud dia. Mu tak tilik, mu tak pandang apa yang ada pada dirimu tu, banyak mana ada pada dirimu, mu tak rasa itu hakmu. Nah, walaupun apa yang ada pada kamu, kita ada rumah, kita ada tanah, kita ada kereta, kita ada kenderaan lain, kita ada penternakan, ada segala-galanya. Tetapi hakikat katamu tak milik sesuatu tu dengan makna engkau tidak memandang, engkau tidak pandang akan barang yang ada pada engkau tu. Apa ada padamu tu, mu tidak pandang dia. Nah, milik engkau, mu tak rasa dia tu milikmu. Bukan hakmu walaupun ada padamu. Nah, mana kita tak rasa apa hak ada pada kita tu hak kita. Nah, tapi hanya engkau pandang pertaruhan Allah Ta'ala jua. Kita tak pandang kata milik kita, tapi kita pandang kata itu adalah pertaruhan Allah. Apa dia pertaruhan Allah? Amanah yang Allah Ta'ala suruh kita jaga. Pertaruhan Allah, mana Allah Ta'ala taruh simpan kat kita, suruh kita tolong jaga. Ni mata hak aku ni, mu tolong jaga elok-elok. Telinga ni hak aku ni, hang jaga elok-elok. Lidah ni pun hak aku, hang jaga elok-elok. Kaki ni hak aku, hang jaga elok-elok. Pertaruhan Allah, bukan hak kita. Kalau hak kita ji, nak soal buat apa, guna untuk apa? Hang tengok apa? Hang dengar apa? Jalan pergi ke mana? Buat apa? Kalau hak kita nak tanya buat apa, ikut suka hati kita lah hak kita. Nak tanya buat apa? Mata tengok apa? Tanya buat apa? Mata saya punya. Suka hati lah. Nak tengok apa pun. Maknanya begitu. Tapi oleh kerana ini amanah yang Allah Ta'ala suruh jaga, jadi bila sampai masa dia, Tuhan tanya balik, mu buat apa mata aku simpan kamu ni? Amanah. Amanah tu. Duit aku bagi masa tu 100,000, 20,000, 50,000, 1,000, 10 ringgit, mu buat apa? Isteri aku bagi kepadamu pada hari itu, macam mana membuat pada dia, mulayan macam mana? Anak aku bagi padamu, mu bagi dah ajaran agama, mu asuh dah dia, mendidik dah dia, membawa dia ke mana? Ke syurga, ke neraka? Akan ditanya. Tanah hak mu duduk tu, mu buat rumah mu duduk tu. Nah, adakah mu guna dia untuk mentaati Allah atau mu buat maksiat atas dia? Sudah. Sebab apa? Itu pertaruhan Allah. Tuhan simpan kepada kita. Tolong jaga. Baru rasa teruk je noh. Yang kita duk sedap buat tu duk rasa hak kita. Sebab tu bila orang tegur kita, kita marah. Suka hati aku lah, duk peduli pasal apa? Mata aku. Aku nak tengok apa, suka hati aku lah. Kubur masing-masing. Dia sudah situ. Dia sudah situlah. Sebab apa? Sebab kita tak rasa itu amanah Tuhan suruh jaga, tapi kita rasa itu milik kita. Maknanya kita tidak memiliki sesuatu. Apa yang ada pada kita itu pertaruhan Allah. Hak Tuhan, bukan hak kita. Kita yang hidup mengaku. Tidak itu. Mengakulah kita hakku tu. Dia macam bubur kuku. Tahu bubur kuku? Ada apa? Orang sini panggil kuku juga. Pagi-pagi dia terbang naik tempat tinggi, pokok petai ke,
pokok stair kalau dia naik, dia bunyi apa? Hakku tu, hakku tu, hakku tu, hakku tu. Habis itu dia terbang pokok lain pula. Dia pusing kau tu, pusing. Hakku tu, hak dia semua. Padahal milik orang. Tengok dalam geran nama siapa yang ada mengaku hakmu. Macam itulah kita dengan Tuhan. Mengaku kata hak kita, nah supaya bebas kita nak buat apa. Pada hakikatnya ada pinjaman, benda bagi pinjam ya, bukan milik mutlak dah. Akan ditanya balik. Sebab tu kata man arafa rabbahu kalla lisanu. Siapa yang kenal Tuhan dak, maka terkelulah lidahnya, tak boleh nak cakap apa. Sebab apa? Bila dia kenal Tuhan, makna dia milik Tuhan. Bukan setakat dia milik Tuhan, bahkan apa yang ada pada dia semua milik Tuhan. Nak bangga apa? Nak rasa hebat apa? Nak lebih apa daripada orang lain? Baru kita rasa ni Allah sombong tak mau. Sombong ji. Sebab apa? Seduk rasa hak kita. Kita ada kereta 10 buah atas nama kita, duk rasa hak kita. Rumah kita 2-3 tingkat, hak kita. Tanah 300 hektar, hak kita. Ternakan ada beribu ekor, hak kita. Tanah bendang berapa relung, hak kita. Hakku, 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 hakku. Dia tak pandang kata hak pinjaman daripada Allah. Nah, mengaku dakwa kata hak dia. Nah, jadi ananiah. Ananiah aku tu, aku. Ana mana aku? Ananiah. Mana mengaku kata dia punya. Nah, kalau tak ada saya ni Jino, habis masjid ni tak ada orang nak bercara, habis potong habis. Aku semua, akulah. Takut mari aku tu. Mari aku tu bahaya. Kalau kita ingat kata apa yang ada pada aku ni tenaga ke apa ke, Allah Ta'ala suruh guna untuk kebajikan, maka aku gunakan dia. Sebab apa? Itu amanah. Subhanallah. Jauh Nabi jawab tu. You know, Nabi jawab ni jauh. Engkau tidak memiliki sesuatu dan tidak memiliki akan dikau oleh sesuatu. Itu fakir. Dengan mana kamu tidak pandang apa yang ada pada milik kamu itu milikmu. Dah. Hanya itu pertaruhan Allah. Allah Ta'ala simpan kepadamu sahaja. Bila Allah Ta'ala simpan pada kamu, harus bagi Allah mengambil pada waktu yang dia kehendak. Dia nak ambil bila apa dia ambil. Mata boleh tengok elok-elok, tengok dah tak nampak dah. Telinga tak boleh dengar elok-elok, Tuhan boleh tarik jadi tuli. Nah, lidah tak boleh rasa elok-elok, lah ni makan apa pun tawak. Nah, kaki Tuhan ambil tak boleh jalan. Tangan Tuhan ambil kebas-kebas pegang apa pun tak lekat. Baru ketahuan. Rumah dia elok-elok terbakar. Dah bukan hakmu, dia nak ambil bila ikut dia. Cara mana dia nak ambil ikut dia. Nah, sebab tu kita tengok orang di Palestin, pejuang-pejuang tak nampak gusar apa. Sebab apa? Semua milik Allah. Allah Ta'ala nak ambil bila dia boleh ambil. Bangunan dia nak peruntuh, dia peruntuh. Dia nak pergi jadi balik, mudah ya bagi Allah untuk nak buat balik, nak bangun balik. Itu kerja Tuhan. Kita sebagai peminjam. Penduduk sementara. Sementara Tuhan izin duduk. Bila Tuhan dah tak izin dah, tak boleh duduk. Nyawa milik Allah, roh milik Allah. Bila masa dia nak cabut, dia boleh cabut. Betul? Siapa dia boleh tahan? Jangan, ni saya punya. Nah,
don't touch me, this my body. Nah, dengan Tuhan kita tak boleh nak kata apa, nak kata my body my choice, tak boleh. Body aku, tubuh aku, pilihanku, tak boleh. Tapi kalau dengan manusia buat main undang-undang jahat, boleh tak kita kata gitu? Boleh lah, pasal manusia. Dengan Tuhan boleh? Tak boleh. Tuhan tu makna Tuhan, dialah Tuannya. Macam kita pinjam mutu, tiba-tiba Tuan pergi ambil, boleh marah ke dia? Jangan ambil barang dia. Ni Jino, maknanya harus saja bagi Allah mengambil pada waktu yang dikehendaki. Makna apabila bukan milikmu, suka Allah lah dia nak buat apa pun, hak dia. Jadi kita redha. Kalau dia ambil pun kena redha. Kalau dia bagi tambah pun kena redha. Hak bagi tambah kita redha semua. Nah, dia bagi boleh 200,000 lagi kan? Alhamdulillah, aku redha ya Allah. Tapi kalau Tuhan ambil 200,000, pasal apa ni? Siapa yang buat silap ni? Siapa cari kesalahan orang? Dia habis dia kutip korek, siapa yang buat salah ni? Nah, nak boleh sampai tang ni Jino, redha dengan apa kehendak Allah. Sebab kita merasai semua bukan milik kita. Bukan kita ni pun, yang kita duk kata kita ni pun bukan kita punya. Kita ni bukan kita punya. Mengaku ya kita, nah, mengaku kita, tapi bukan kita punya. Yang kita mengaku kata kita, my body my choice, kerana Allah Ta'ala suruh kita jaga. Tuhan bagi body kita, suruh kita jaga. Jaga lagu mana? Makan jangan duk buah benda haram. Sat lagi darah tu darah tak elok. Jangan duk makan haram. Kita pun pilihlah makan. Hak tu boleh makan, hak tak boleh makan, jangan. Pantanglah kita. Tiba-tiba mari orang tu, aku nak buah suatu dalam tubuhmu. Jangan kata apa. Mana boleh, kita makan pun kita pantang. Nah, tiba-tiba senang suka hati nak mai buat lagu tu, paksa kita. Amanah Tuhan suruh jaga. Maka aku rasa itu tak perlu dan tak elok untuk badanku. Aku tak tahu dia halal ke haram, pasal apa aku nak serah? Nak buat macam mana? Kita nak buat macam mana? Tak buat. Dapat tak bagi tu, tak bagi ni, macam-macam. Allah sepatut dia pun sedar bahawa dia juga milik Allah. Kekuasaan yang ada pada dia pun milik Allah. Bila masa pun Allah Ta'ala boleh buang. Bila masa pun Allah Ta'ala boleh cabut. Hak mulia Allah Ta'ala boleh hinakan. Hak hina Allah Ta'ala boleh muliakan. Betul ya? Kulillahumma malikal mulk tu'ti mulkal man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kata ulemu, kata ulemu, kulillah, kata ulemu hanya bagi Allah. Kulillah, kulillahumma malikal mulk, dia adalah kerajaan bagi segala kerajaan, raja bagi segala raja. Tu'ti mulka man tasha, dia boleh bagi kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa tanzi'un mulka, dan dia boleh cabut kerajaan. Mimman tasha, mimman tasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha,
dan Allah Ta'ala boleh memuliakan siapa yang dia kehendak. Wa tudhillu man tasha, dan Allah Ta'ala boleh menghina siapa yang dia kehendak. Kita ada apa? Situ bala rasa Allah. You know, tak ada apa. Tapi orang tak puasa lah lagu tu, dah puasa aku pun. Nah. Kalau tidak, tak tolaklah bahu orang kan. Orang tegur dia, hang siapa? Tak payah kacau hidup I tahulah nak jaga diri. Kalau tahu jaga diri, takkan buat benda haram macam tu. Kau akan buat benda yang membinasakan diri. Kalau hang boleh jaga diri tu, saya pandailah jaga diri. Subhanallah. Perhati tengok. Dan makna tiada memilik akan dikau, dan makna tiada memilik akan dikau oleh suatu itu, iaitu tiada cenderung hati engkau kepada suatu. Hati kita tak cenderung kepada suatu, sama ada dunia ataupun akhirat. Tak cenderung hati kita pada suatu yang lain. Dunia kita tak cenderung, hati kita tak cenderung. Mana kalau hati kita cenderung pada dunia, mana dunia sudah memiliki hati kita, sudah memiliki kita, maka kita akan bertindak sesuai dengan apa yang kita nak terhadap dunia. Kalau kita rasa, kalau kita kata cenderung hati kita kepada akhirat, maka kita dimiliki hati kita dan kita dimiliki oleh akhirat, maka kita berusaha untuk mendapatkan akhirat. Akhirat pun tidak memiliki kamu, dunia pun tidak memiliki. Maknanya tak cenderung kepada dunia, tak cenderung pada akhirat. Kita cenderung pada siapa? Hanya kepada Allah. Sebab Allah yang memiliki kita. Bila dapat Allah dunia dapat dengan sendiri. Bila dapat Allah, akhirat dapat dengan sendiri. Dunia milik siapa? Milik Allah. Akhirat milik siapa? Milik Allah. Kita nak dunia, nak akhirat, tapi dengan Allah kita tak berbaik. Kepunyaan dia, nak barang dia, tapi dia kita tak nak. Nak kepada syurga dia, akhirat, kita nak kepada syurga dia, pulun kejar akhirat, pulun kejar syurga, tapi dengan Tuhan kita tak berbaik. Macam mana nak dapat? Berarti kita cenderung kepada makhluk, tidak cenderung kepada Tuhan bagi makhluk. Tengok, cenderung kepada dunia, dunia kepunyaan Allah, tapi dengan Allah kita tidak berbaik. Cenderung hati kita kepada akhirat, nak kepada syurga, balasan baik, nikmat syurga, tapi dengan Tuhan syurga kita tidak berbaik. Apa cerita ni? Maknanya hati kamu tidak cenderung kepada dunia dan hati kamu tidak cenderung pada akhirat. Itulah yang dimaksud dengan tidak memiliki akan dikau oleh suatu. Kalau cenderung dunia, dunia sudah memiliki kita. Kalau hati kita cenderung pada akhirat, maka akhirat sudah memiliki kita. Pasal apa yang kita tak cenderung kepada Allah? Tuhan bagi kedua-duanya. Bila kita dapat di Allah, dunia dan akhirat kita dapat. Betul tak? Subhanallah. Luah pengetahuan hak Nabi bagi ni. Tu baru makna fakir. Tidak sebagaimana fakir hak kita dah faham tu. Hak tu fakir ni sebuah kepada orang panggil apa? Asnaf.
Nah, fakir yang masuk dalam asnah zakat tu. Hak tu bab fiqh. Gino. Macam mana ni? Semahyang nak syurga. Semahyang nak syurga. Semahyang nak pahala. Semahyang nak harap jauh pada neraka. Allah. Tapi pada tok fiqh tu elok sangat dah. Kalau kita masuk dalam ilmu sir, ilmu tasawuf, tak sampai lagi. Hak sampai buat suatu kerana Allah. Nak dapat tu, nak dapat ni, hak tu Tuhan dah janji dah. Tak harap kau pada Tuhan. Tak yakin kau dengan janji dia. Sampai kita semahyang pun duk fikir pahala, semahyang duk fikir syurga, tak harap pada Tuhan ke? Allah kan tak pernah menyalahi janji. Walaupun kita tahu lagu tu, tapi masih lagi mengharapkan syurga, mengharapkan pahala, mengharapkan jauh daripada neraka. Betul tak? Sedangkan semua tu makhluk. Tapi baik dah lah kalau nak banding dengan hak tak ingat apa langsung tu. Kalau kita tilik kepada apa dia? Khusyuk dalam sembahyang. Bab khusyuk dalam sembahyang. Dulu kita akad takbir duk ingat kerja kita. Allah, kerja ni tak siap lagi ni, macam mana nak buat, sat lagi nak jumpa sabar, nak sembang apa, nak kata apa, nak masuk syarat pula. Sat lagi tu nak buat ni, penuh dalam kepala kita. Masuk sembahyang pun benda tu duk main. Duk kacau kita, bomba, mari satu cerita habis tu nak buat macam mana lepas ni, nak buat macam mana lepas ni, nak buat. Duk cari idea. Nah, maka marilah fikir kita tak baik mengingatkan dunia dalam sembahyang. Tak bagus. Pasal apa dia masuk dunia dalam sembahyang? Syaitan tukar pula. Oh, tak boleh noh. Tak apa. Kita buat mai akhirat pula. Ingat dosa, ingat pahala, ingat sirat, ingat mizan, ingat hisab, ingat himpunan, ingat huru-hara, ingat syurga, ingat neraka, ingat nikmat, ingat seksa dalam tengah sembahyang. Padahalnya kita kena tipu juga. Dalam keadaan kita duk ingat akhirat tu pun kena tipu rupanya. Cuba balik buka dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ingat akhirat tu pun salah satu tipu daya yang dibuat oleh syaitan untuk nak menjauhkan kita daripada mengingati Allah, jauhkan kita daripada nak memahami apa bacaan yang sedang kita bacakan dalam solat. Duk kalau dengan ingat syurga neraka, kita duk baca apa? Lupa, tak tahu kita baca apa. Kita duk buat apa? Tak tahu kata kita duk buat apa. Ni duk kalau ni syurga neraka duk main ni. Huru-hara kita ingat benda tu baik. Baguslah daripada dia ingat dunia. Baik ingat akhirat. Rupa-rupanya ingat akhirat tu pun satu bala. Sebab apa Haji? Bila kita ingat dunia ke ingat akhirat ke, hati kita dia mula bawa lari dah. Dia curi pi duk khayal benda-benda tu. Bila pi duk khayal, hati kita duk khayal pada suatu, pada kita duk baca, kita tak ingat kita duk baca apa. Dan kita tak dapat nak ada tafahum memahami apa yang kita baca. Sebab hati sudah dibawa lari. Baca apa? Baca Fatihah pun tak sedap kata kita duk buat apa dengan Tuhan.
Kita dok berbicara dengan Tuhan, kita dok bernajat dengan Tuhan, kita dok minta sesuatu dengan Tuhan. Sebab tu dalam bacaan Fatihah kita ada perbualan kita dengan Allah, ada munajat kita dengan Allah, ada orang panggil apa, komunikasi kita dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamadani abdi. Tuhan kata, telah memuji akan daku oleh hamba-Ku. Setiap satu kita dah baca pujian kepada Allah, Allah Ta'ala jawab. Tapi bila hati kita dibawa lari pergi akhirat sekalipun, mai tak benar tu hak kita baca tu? Tak mai dah. Sebab apa? Sibuk hati kita dengan mengingati perkara yang tak sepatut pun kita ingat. Nah, puji-puji Tuhan, buat aku janji. Tak sedar pun buat aku janji tu. Tuan-tuan sedar tak dia buat aku janji dalam sembahyang dengan Tuhan? Seolah-olah kita buat aku janji tu macam tu, seolah-olahnya macam tu. Mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau sahaja ya Allah kami sembah. Dia janji tu. Aku tak sembah lain, Engkau saja. Tengok. Dan akan Dikau sahaja kami minta pertolongan. Aku janji, aku tak minta kepada yang lain kecuali kepada Engkau ya Allah. Tapi dah hati duk tang lain. Faham tak apa yang kita kata tadi? Dah. Dan bila kita kata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka apa kata Allah? Walil abdi ma sa'al. Walil abdi ma sa'al. Bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Tuhan tunggu nak terima apa yang kita minta. Tapi kita minta hati kita duk tentang lain. Allahu Akbar. Tuhan kata walil abdi ma sa'al. Bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Mana tak kala hati dia bersama dengan mintaan dia itu, Allah Tuhan makbul apa yang dia minta. Tuhan tunjuk jalan yang benar. Nah, maka sembahyang yang dia lakukan, yang dia buat itu dapat mencegah dia daripada perbuatan maksiat, daripada perbuatan yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada perbuatan mungkar, daripada perbuatan fahsyak. Sebagaimana kata Allah, nah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada perbuatan fahsyak dan mungkar. Sembahyang tu, sembahyang mana? Sembahyang yang cukup rukun syarat dia zahir dan batin. Kalau rukun syarat zahir saja tak pergi ke batin, tak ada guna juga, tak khusyuk juga. Nah, kau mengaji kau payah. Baru ni berasa okey dah sembahyang kan, berasa Tuhan terima dah, berasa dekat dah dengan Tuhan. Nampak kau jauh balik dah. Pergi main mengaji no. Tu dia, Masya Allah, Masya Allah. Nak buat macam mana? Pelan-pelan nak buat macam mana? Kena baiki dah. Kalau dia bawa hati kita pergi ke akhirat sekalipun dalam sembahyang, tarik balik. Fahamilah apa yang engkau baca, fahamilah apa yang sedang engkau lakukan. Kalau kita sedang rokok, apakah maksud rokok itu yang kita buat terhadap Allah? Untuk apa?
Atas rupa mana kita nak faham rokok kita ni, sujud kita ni atas rupa apa sebenarnya, kita sedang buat apa. Tuan-tuan boleh rojok balik dalam kitab Muniyatul Musalli kan. Qiyam rupa apa, rokok rupa apa, bacaan rupa apa, sujud rupa apa. Ada rupa merendah diri, ada rupa menyerah, ada rupa duk berdiri cegak, apa rupa dia, pasal apa kena cegak, apa siapa kena betui. Lupa semua tu kan. Semayang. Rukun zahir okeylah, beres, menghadap kiblat, pakai apa semua, pakai elok. Nah, ada wudu, masuk waktu suci pada elok. Tapi syarat batin, rukun batin, nampak sunnah. Kau mengaji, kau berasa tak reti, hak tu hak kita nak. Kau mengaji, kau berasa jahil, kau mengaji, kau berasa jahil, kau tahu, kau berasa jahil, hak tu hak nak. Hak jadi masalah kau mengaji, berasa aku alim, berasa aku tahu. Dah, kita tahu banyak tu, hak tak tahu banyak lagi, baru rasa oh jahil lagi aku, banyak lagi. Kalau kau mengaji kau berasa alim tu rosak. Bertambah tahu tu tak apa, berasa alim tu. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita mengaji, kita akan jumpa dengan benda yang kita tak tahu lagi. Betul tak? Esok kita mengaji pula, jumpa pula lagi hak tak tahu. Ngaji pula lagi jumpa dengan tak tahu. Patut alim tak mana? Kau bahasa jahil. Allah tak tahu aku. Oh baru tahu. Ha, mana alim? Nak menung Ustaz. Allah. Sebab tu nah, kalau tak buat masuk tasawuf dalam diri kita sama, kalau tak ada langsung tasawuf, buat amal nak bangga kat orang, sedekah nak tunjuk kat orang, nah, bergaul nak tunjuk kita baik, nak buat tu nak suruh orang puji, semua tu akan main. Tapi bila kita buat masuk tasawuf dalam hati kita, dalam kehidupan kita, nah, kita buat semua itu tak ada apa kecuali Allah. Kita boleh belanja orang hari ni, Allah yang bagi, Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang bagi rezeki yang kita boleh bagi ke orang tu, boleh berbagi-bagi. Allah bagi akhlak mulia kepada kita, Allah yang merezekikan semuanya, tak rasa hak kita. Allah. You know? Sebab tu buat tubik hak 10 dah tadi, buat tubik dah nak buat sekali lagi tak ada nak makan sumat balik. Nah, buat tubik lah juga hak pujaan hatiku. Hak pujaan hatiku mana? Nampak macam biasa tapi selalu berada di masjid. Betul tuan-tuan. Nampak dia nampak bersahaja gini ha. Ni golongan yang ramai yang ada di masjid ni. Golongan merah jarang nak ada. Golongan purple
Lagi dah payah tuan-tuan. Nah, buka tung hak tolak tadi. Ramai tak depan ni? Ramai. Tapi sekarang ni pun hak merah pun mula ramai dah. Mula main dah. Hak hijau pun dia mula main dah. Bukan hijau tu, bukan hijau plastik tu. Hak hijau dia tulis 50 tu, 50 tu. Ramai dah, ada dah mula main masjid. Kalau tak lah, dia tak berapa suka nak main masjid hak lagu tu. Dia suka pergi duduk mana? Supermarket. Orang habat 100 dia buat keluar, dia tak kira dah, dia letak. Tak rasa risau, tak rasa sayang, tak rasa apa. Tapi bila keluar dah pun tabung masjid, masuk balik. Tak tahulah betul ke tak, tuan-tuan buat kajian sendiri. Saya buat kajian, memang golongan yang selalu di masjid ini adalah golongan biru. Bukan parti nah, bukan parti biru, golongan biru ni lah hak saya sebut tadi. Apa tadi? Duit RM1 tu. Kadang-kadang hak merah masuk pun duk kata kat dia. Masuk tabung sama, hak biru masuk dulu. Tengok hak merah terjun masuk. Pesepah hang belemui. Dia kata pesepah hang belemui. Lah tak belemui pasal apa? Tadi aku main di kedai roti canai. Jadi depa bagi tu, depa bilang depa tak sapu tangan, minyak roti canai tu belemui tu. Tak apalah. Hang ni ada di mana-mana, betul. Mana hak RM1 ni ada di mana-mana. You know? Tapi bila pergi supermarket, dia tak keluar. Jarang kita tengok orang kalau bayar, walaupun kita kata di supermarket kata RM55, dia tak akan bagi RM55. Dia akan bagi RM60 supaya jangan nampak hak biru dia tu. Tapi kalau di masjid sentiasa muncul biru itu. Tak tahulah betul ke tak. Mungkin kajian tu tak betul. Allah. Kalau hak merah masuk, hak lain masuk tu makna dia dah kena dakwah tu. Dah kena nasihat. Hak biru duk nasihat dia, mainlah sama, tolong masjid sama. Subhanallah. Baik, habis itu. Maka kata dia, dan makna tiada memilih akan dikau oleh suatu itu, iaitu tiada cenderung hati engkau pada suatu, sama ada cenderung kepada dunia ataupun cenderung kepada akhirat. Tak. Hanya iftikar engkau, hanya berhajat engkau semata-mata kepada Allah Ta'ala jua, kepada Tuhan sahaja. Sebab tu payah nak sampai kita duk sangkut banyak benda sangkut, banyak benda jadi dinding, banyak benda jadi penghalang. Mana? Kadang-kadang penghalang dia dunia, kadang-kadang akhirat tu sendiri jadi penghalang. Duk nampak akhirat, nikmat akhirat, azab akhirat, sampai lupa kepada Tuhan dia. Sebab tu dia kata hanya iftikar, yakni berhajat engkau itu semata-mata kepada Allah jua. Bukan kita takut kepada neraka, tapi tuan neraka kita tak takut. Itu tak betul ya. Kita teringin kepada syurga, tapi kepada tuan syurga kita tak teringin. Tak ambil tahu pun tentang dia, sifat yang wajib dia, sifat tak boleh ada kat dia, tak ambil peduli. Macam mana? Sebab tu kata dia, iftikad itu semata-mata kepada Allah. Itulah makna fakir. Engkau tidak memiliki sesuatu dan sesuatu tidak memiliki engkau. Tidak memiliki akan dikau oleh sesuatu. Hanya Allah.
berhajat engkau, fakir engkau kepada Allah. Sebab tu tok guru dulu dia nak tulis di sini ni. Kalau tuan-tuan tengok ni karangan Al-Alimul Allamah Al-Fahamah ni, maknanya bukan tok guru tulis, anak-anak murid dia tulis ni. Kalau tok guru tulis dia kata apa? Al-Fakirul Hakirun. Karangan siapa? Al-Fakir. Lagi pula Al-Hakir. Hak fakir yang berhajat, yang fakir. Lagi pula hakir. Hakir ni yang hina, yang lekeh. Kalau main Al-Alimul Allamah Al-Fahamah, ni anak murid tulis. Tok guru dulu tak ada. Sebab kita nak sifatkan tok guru kita, tak apa. Kelebihan dia lebih lagu ni tak apa. Kita dengan tok guru kita. Tapi tok guru dia nak habaq dia sendiri boleh. Saya yang alim, yang bersangatan alim, yang bersangat. Ada lagu tu? Tak ada. Orang lain ni ada. Ngaji 3-4 tahun, balik-balik buka firma. Pakar. Pakar tu baru 4 tahun pakar dah. Deh. Okey. Baik, sikit lagi. Kata musannif, wa qiyamuhu ta'ala binafsi. Artinya, arti qiyamuhu ta'ala binafsi, yakni yang kelima daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kelima daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu qiyamuhu binafsi. Maka yang kelima ni daripada 20 atau yang kelima daripada 13. Khilaf. Hak kata 5 pada 20, Maturidiyah ataupun Abu Mansur Maturidi. Kalau kata yang kelima daripada 13, Abul Hasan Al-Ash'ari atau Asy'ariyah. Baik. Apa makna qiyamuhu ta'ala binafsih? Artinya, arti qiyamuhu ta'ala binafsih tu, artinya berdiri Allah, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Kita bila dengar lagu tu, damailah satu fahaman. Dia pergi faham lagu mana? Dia faham kata dulu Tuhan duduk, lepas tu dia bangun sendiri, tak ada siapa angkat dia pun. Dah makna dia berdiri dengan sendiri. Dia bangun sendiri. Dia duduk, dulu dia duduk, lepas tu dia bangun sendiri. Siapa pun tak angkat. Berdiri dengan sendiri, kata dia. Bukan. Berdiri dengan sendiri itu bukan makna dia bangun berdiri. Berdiri di situ dengan makna ada. Berdiri di situ dengan makna ada. Berdiri Allah dengan sendiri, yakni ada Allah dengan cara-cara diri dia. Ada Tuhan tu dengan cara diri dia. Macam mana pula ada dengan cara diri dia? Dan telah mentafsirkan oleh musannif. Musannif mentafsirkan akan makna qiyamuhu ta'ala binafsih tu. Katanya, kata musannif, apa makna qiyamuhu binafsih tu? Apa makna berdiri dengan sendiri tu? Ai la yaftakiru ila, ai la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. Ai la yaftakiru
ila mahallin wala mukhassisin. Apa maknanya? Makna berdiri dengan sendiri itu artinya tiada berkehendak ia Allah kepada zat. Tu dikehendaki dengan kata berdiri dengan sendiri itu makna Tuhan tak berkehendak, Tuhan tak berhajat kepada zat, dan tiada berkehendak ia kepada fa'il, tak berkehendak kepada fa'il yang menjadi akan dia, akan Allah. Yang pertama, dia tak berhajat kepada zat. Sebab apa dia tak berhajat pada zat? Sebab apa? Sebab apa Allah tidak berhajat kepada zat? Kerana dia sendiri kan zat. Dia tu zat dah. Dia nak berhajat kepada zat apa lagi? Dia sendiri tu zat dah. Kalau dia berhajat kepada zat, berarti dia sifat. Kalau dia berhajat kepada zat, berarti dia tu sifat. Sebab sifat yang tak lepas pada zat. Berarti kalau Tuhan berhajat kepada zat, Tuhan tu sifat. Kalau Tuhan tu sifat, sudah tentu tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Sebab apa? Kalau dia sifat, tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Kerana sifat tidak bersifat. Yang bersifat itu zat. Kalau dia sifat, sudah tentu dia tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Manakala tidak bersifat ia dengan sifat ma'ani, maka tak ada lah alam ini. Sebab apa kata tak ada alam ini kalau tak bersifat dengan sifat ma'ani? Contoh sifat ma'ani pada kudrat. Kalau Tuhan tak bersifat dengan kudrat, tak sifat dengan sifat berkuasa, boleh tak buat alam ni? Kalau tak ada sifat berkuasa, bahkan lemah Allah Ta'ala, boleh tak buat alam? Tak boleh. Kalau dia tak bersifat dengan iradah, dia tak bersifat dengan sifat kehendak, ada alam ni? Dia tak kehendak, dia tidak menentu untuk buat. Ada alam ni? Tak ada. Kalau dia tak bersifat dengan ilmu, bahkan dia jahil, ada alam ni? Bila dia jahil, dia boleh tentu tak? Tak boleh nak tentu. Kalau dia tak bersifat dengan hayat, dia tak bersifat dengan penghidup, bahkan dia mati boleh buat kerja ke? Dah. Kalau dia tak bersifat dengan sama, bahkan dia tuli tu kurang tak? Kurang. Penyakit tak? Penyakit. Kalau penyakit dia tak boleh nak buang, macam mana dia nak buat alam ni? Kalau dia tak bersifat dengan basar, sudah tentu dia bersifat dengan buta. Buta penyakit tak? Penyakit. Kalau penyakit dia tak boleh nak buat alam macam mana? Kalau dia tak bersifat dengan kalam, sudah tentu dia bisu. Kalau dia bisu, berarti penyakit. Sama juga dengan tadi, alam ni takkan wujud. Habis tu nak kata alam tak wujud, dia ada. Bila kita kata nak kata tak wujud alam ni sudah pun wujud. Kalau begitu Tuhan bukan sifat, bahkan Tuhan itu adalah zat yang bersifat. Boleh faham ke tu? Boleh faham tak? Kalau tak faham juga, balik ulang dalam ni, tengok balik. Satu. Nah,
Dia tak berhajat kepada zat kerana dia zat dah. Kalau dia berhajat kepada zat berarti dia sifat. Kalau dia bersifat, sudah tentu dia tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Kerana apa? Kerana sifat tidak bersifat. Apabila tidak bersifat dengan sifat ma'ani, tak ada lah alam ini. Huraian dia macam tadi. Kalau begitu, dia mesti zat yang bersifat. Baik, satu. Dan makna kedua, tiada berhajat ia kepada yang menjadi akan dia. Tidak berhajat kepada fa'il yang menjadi akan dia. Sebab apa dia tak berhajat kepada yang menjadikan dia? Kerana dia qadim. Kerana dia bersifat dengan kidam. Dia bersifat dengan sedia. Bila dia sedia, apa makna sedia? Adanya tidak ada permulaan. Kalau dia berhajat kepada yang menjadi, berarti ada permulaan dia. Kalau dia berhajat kepada yang menjadi, berarti dia baru. Bila dia berhajat kepada yang menjadi, berarti dia lemah. Bila lemah, boleh jadi Tuhan ke lemah? Tak boleh. No? Tu maknanya ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. Iaitu tidak berhajat ia kepada zat dan tidak berhajat kepada fa'il yang menjadikan dia. Maka memahami dua makna ni lah, dia tak berhajat kepada zat dan dia tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Himpun dua makna ni, itulah qiyamuhu binafsi. Itulah makna berdiri dengan sendiri. Dengan makna tak berhajat kepada zat yang lain dan tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Tak berhajat kepada zat kerana dia sendiri zat dah. Tak berhajat kepada yang menjadi kerana dia sedia. Kalau berhajat dan jadi dia tak sedia, berarti dia baru. Boleh faham ke? Boleh no? Baik. Baik, habis takat tu dulu. Maka lazim dengan kata tiada berkehendak kepada zat itu, bahawa ada ia zat bukan ia sifat. Kerana sifat itu tak dapat tidak bahawa berdiri ia dengan zat. InsyaAllah nanti kita hurai semula. Nak hurai jadi panjang kau tu. Asal lagi telajak. Tu boleh rajin tak kata je? 45 tu kot. Ngam. Boleh lah. Takut nak pipi. Saya duk kejar mana? Duk kejar ketahui olehmu tu. Tapi takut tak dan. Pukul 9 lebih juga. Tak apalah, kita berhenti takat tu dulu. Nanti kita sambung balik semula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabtah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaab fadli wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wa ansurna alaihim. Allahumma ra'ad qulubahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma ansuril mustad'afin wal mazlumin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin wal mujahidin في غزة وفي فلسطين في كل مكان لا سيما في بلادنا يا كريم يا أرحم الراحمين.
wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal.